link tu di mana. Okay? Alright, next. Tanpa melengahkan masa, saya akan mempersilakan Dr. Hasanah untuk berkongsikan untuk sesi bengkel pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya. Apa khabar? Okay, thank you so much for being with me this evening. Saya harap semua sangat excited untuk menulis, untuk berkarya dalam satu cara dengan satu pendekatan yang lebih menarik lagi, iaitu dalam storybook yang kreatif, responsif dan juga menarik. Baik, saya sebagaimana yang diperkenalkan oleh Cikgu L. Gamilo, terima kasih ya Cikgu L. Saya adalah pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia dan merupakan seorang Apple Professional Learning Provider. Baik, saya mohon izin untuk share skrin terlebih dahulu. Sebentar. Baik, sebagaimana yang disebutkan tadi ya, yang telah dibincangkan, disebut oleh Cikgu di awal bahawa program kita pada hari ini adalah berkenaan Getting to Know Pages for Creative Writing. Baik, apabila kita menulis buku yang apabila kita membaca novel ya, para pelajar sekalian ya, kita biasa membaca cerpen, biasa baca novel, kita biasa baca komik. Apabila kita membaca buku yang bercetak, ia adalah bersifat tidak responsif, dia tidak interaktif, dia bersifat statik dan dia tidak ada animasi ataupun sounds dan sebagainya. Pada hari ini kita berkumpul untuk berbincang untuk berbengkel bagaimana hendak menulis satu karya kreatif dalam cara yang unik dan berbeza. Baik, sebagaimana yang telah disebutkan tadi ya, kita punya workshop ada banyak siri dan apa yang saya hendak kongsikan pada hari ini ialah ciri-ciri yang ada pada pages yang membolehkan tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian menulis satu karya kreatif dalam cara yang sangat unik. Dan untuk sesi saya lebih kepada introduction dan saya sangat sarankan anda semua untuk terus sertai bengkel-bengkel seterusnya kerana saya akan tunjuk dia punya dia panggil trik-trik tertentu, tetapi untuk menguasai dengan lebih mendalam anda mesti sertai bengkel-bengkel yang lain. Baik, saya ingin tunjukkan satu contoh creative writing yang ditulis menggunakan iPad. Saya buka kalau nampak di sini ya, sorry saya tunjukkan ya. Ini apps ya, nama dia Books. Okay. Dalam iPad ada apps ini dan ia adalah percuma datang sekali dengan device anda. Boleh. Okay, saya buka Books dan dalam Books ini sebenarnya ada banyak konten ya. Kalau klik di bawah ada library, ada bookstore dan sebagainya. Okey, saya hendak kongsikan satu buku yang saya buat ilustrasi dan bunyinya, okey, iaitu Desa Muafakat. Okay, nampak ya ada ada nampak ikon audio di bawahnya. Okey, saya klik sekejap. Cikgu L dengar tak bunyi? Sangat clear. Okay, thank you so much. Okay, itu adalah page yang pertama, okay, cover page. Okay, ini page yang kedua dalam buku Desa Muafakat. Okay, bila saya klik icon,
Cepat, ambil air, mana ambil cepat, cepat. Cepat, Baik, itu adalah satu contoh buku digital, buku cerita digital yang kita boleh buat, dan ini contoh yang saya buat di mana ia boleh dibaca dalam apps books dalam satu format yang namanya EPUBs. Jangan pening ya, kita akan tengok perlahan-lahan apa benda books, apa dia yang saya sebut sebagai EPUB dan sebagainya. Okey, saya balik semula kepada slide saya. Okey. Basic information about Pages. Apps yang saya tunjukkan tadi adalah books, di mana dalam books membolehkan kita membaca buku digital dengan lebih interaktif dan menarik serta boleh dan bersifat responsif. Baik, untuk membuat satu buku yang seperti itu, buku cerita yang ada video, animasi, ada sound, ada pergerakan dan sebagainya, anda perlukan satu apps yang bersesuaian. Dia bukan semua software penulisan boleh dibuat, boleh menghasilkan buku interaktif seperti tadi. Pages yang ada dalam iPad boleh digunakan untuk menghasilkan buku itu. Okey. Pages ini ya, dia bermula sejak tahun 2005 seingat saya, iaitu apps yang dibina oleh Apple yang boleh digunakan dalam iPad OS, dalam iOS dan juga dalam Mac OS. Dan ia boleh juga digunakan dalam iCloud daripada web. Maksudnya kalau kita menggunakan komputer yang bukan Apple based, kita masih boleh buka Pages dalam komputer tersebut. Buka sahaja contohnya Internet Explorer atau Google Chrome dan type iCloud.com dan anda boleh log in untuk menggunakan Pages. App Pages ini dia datang sekali dengan device Apple secara percuma, no purchase, no subscription, no ads dan sebagainya, dan dia sangat compatible dengan device. Ini satu kelebihan yang ada pada Pages. Okey. Pages ini adalah satu apa yang Pages buat, ia adalah word processor. Ya, word processor ya untuk kita menulis, untuk kita melukis, membuat catatan, untuk membuat dokumentari yang mengandungi rekod-rekod kompilasi dan sebagainya. Dan kelebihan Pages, dia ada banyak template, dia senang nak tulis, senang nak edit, boleh collaborate with others untuk membuat buku yang stunning. Okey. Sejak bila Pages ini diwujudkan, tadi saya sebutkan pada tahun 2005, dan as an Apple native app, you can use it anywhere and anytime ya. Dah lama dah sebenarnya apps ni dan dia sentiasa improve dan kita boleh gunakan sama ada kita connected dengan internet ataupun tanpa internet. Kadang-kadang orang suka guna software yang canggih-canggih tapi nak internet, tetapi perlukan data yang kuat dan sebagainya. Jadi no internet connection is needed that might kill your data, no watermark at all, dan dia sangat diperlukan untuk menghasilkan creative digital book using EPUB. Para pelajar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan dengan EPUB? Boleh tulis tak dekat chat box ni sekejap? Apa yang kamu tahu tentang EPUB? Okay, saya nak tengok ya dalam ruangan chat. Ada siapa-siapa yang boleh jawab?
Apa itu EPUB? Okey. Cuba tulis kejap ya. Belum ada siapa-siapa lagi yang respon. What is EPUB? Okay, good. Fahim. A publishing book, right? A file format, yes. The form, dia satu file untuk publishing yang dia punya file format ialah .epub. Yes, thank you so much. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, anda biasa dengar dengan PDF. Tahu PDF kan? Siapa tak tahu. PDF ialah satu yang statik, yang tak boleh nak ubah, dia one way, dia tidak interaktif dan sebagainya. Tetapi dengan EPUB adalah satu format untuk publishing e-book yang sangat recommended lah, yang sangat disukai oleh penerbit buku digital. Mereka tak nak publish buku PDF. Kalau nak publish, kalau anda ada buku yang menarik, yang digital, yang kreatif, yang kita akan buat nanti ni dalam bengkel-bengkel ini, anda boleh publish dalam EPUB dan hantar kepada penerbit buku digital. Dia ada banyak ya, contohnya eCentral, dan yang paling bagus ya kalau publish dalam Apple punya platform sendiri iaitu Books. Okay, kita akan go straight ya. Kat mana kita nak dapatkan software ini? Sebenarnya bila beli sahaja iPad, buka, dia dah ada. Dan kalau tidak ada, cari dalam App Store dan boleh install. Percuma insyaAllah. Saya ingat lagi dulu ya, masa saya baru beli iPad zaman lama lah. Sekitar 10 tahun dahulu, Pages kena beli. Ya, dulu Pages kena beli, tetapi sekarang Pages percuma. Jadi anda tak perlu subscription bulanan, tahunan dan sebagainya, so gunakan sebaiknya. Okay. Dan persoalan yang seterusnya, yang keempat iaitu why. Kenapalah kita nak gunakan Pages? 5 reasons why you must use Pages to create a creative storybook. Jadi creative storybook. Baik. Yang pertama ya, untuk membuat buku cerita dalam Pages dia sangat senang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada ni lagi ya, iPad yang saya tunjukkan sini ya, ada pencil, iPad yang support Apple Pencil, kita boleh create gambar, kita boleh edit, kita boleh conteng, kita boleh markup dan sebagainya, dan ia sangat mudah untuk kita buat. Okay, jadi Pages ni easy to create, edit and manage. Dia bila sebut manage, dia bila kita buat dalam iPad kita, dia akan save automatically dalam iCloud. Ya, jadi kalau tukar iPad, saya nak cerita pengalaman saya berlaku bulan lepas ya, sekejap iklan. Bulan lepas tiba-tiba iPad saya crash. Crash maksudnya tak boleh hidup langsung, dan kebetulan saya memang ambil Apple Care Protection. Ya, tambah setahun lagi masa saya beli Apple Care Protection tu masa awal-awal baru beli, jadi dia punya coverage warranty tu lebih panjang. Dan bila crash, saya bawa ke Apple Center dan akhirnya saya dapat Apple iPad yang baru. Jadi dengan iPad yang baru, bila saya buka, saya login dengan Apple ID yang sama, kerja-kerja yang saya buat dalam iPad yang lama itu terus akan di download dan masuk ke dalam Apple ID yang sama iPad saya. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Okey, dengan Pages kita boleh enhance, kita boleh perkayakan, kita boleh hebatkan kita punya buku cerita dengan warna, animasi, sound effect dan banyak lagi. Dan kalau dalam iPad pula kita ada Keynote, GarageBand dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, dalam siri bengkel seterusnya anda akan diajar dengan sangat terperinci macam mana nak membuat animasi-animasi yang sangat menarik. Untuk bengkel hari ini saya akan tunjuk sedikit ya, anda boleh explore lagi, dan dalam bengkel seterusnya jangan lupa ikuti kerana lebih banyak contoh-contoh dan tugasan yang lebih detail dan contoh-contoh buku-buku cerita yang menarik akan dikongsikan. Kalau kita baca PDF ada apa ya, dia ada tulisan, dia ada gambar, tapi kita nak animasi, kita nak sound effect, kita nak jiwa kita, perasaan kita masuk semasa kita
membaca buku cerita. Kita menghayati ya suara latar yang ada, suara penceritaan dan sebagainya. Okey. Satu lagi kelebihan ya, kenapa kita perlukan Pages untuk membuat penulisan kreatif, kita boleh easily collaborate with your team. Ya, contohnya kita dalam pertandingan penulisan buku cerita kreatif ini, anda perlu bekerja dalam pasukan. 3 orang pelajar dalam satu pasukan. Macam mana hendak menghasilkan satu buku cerita kalau seorang buat buku lain, seorang buat buku lain, seorang buat buku lain kemudian nanti konon nak sambung ke copy paste ke, tak. Lebih baik kita bekerja dalam satu file sahaja, ya, siapa-siapa pun boleh masuk menggunakan iPad mana-mana dan setiap perubahan, setiap tambah baik yang dibuat dia akan appear dalam satu file yang sama. Dalam sambil collaborate juga dalam Pages kita boleh masukkan komen, jadi kawan-kawan dalam team kita tahu apa yang kita komen ya dan apa yang kita baiki. Okey. Satu yang menarik ya dalam Pages kita boleh pilih antara 3. Anda adalah orang yang macam mana? Adakah anda suka menaip? Scribble, tahu tak scribble ya? Satu lagi scribble. Scribble ni maksudnya kita tulis saja dengan Apple Pencil dekat dalam Pages, kemudian iPad akan proses apa yang kita tulis itu dan convert kepada teks. Okay. Dan juga dictate. Cuba lihat di sini ya, dalam kotak ini saya tunjukkan try scribble ya, anda boleh tengok benda ni ada dalam setting dan yang di sebelah kanan ini adalah contoh dictate. Dictate ini adalah dictation, maksudnya kita cakap sahaja dengan penuh perasaan ya, baca puisi, menghayati, berpantun dengan dengan gayanya. Kemudian sistem akan convertkan kata-kata kita ni, ini ya, nampaknya turun naik tuan ni, dan tukar kepada teks di atas. Ya. Jadi anda bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, saya mungkin dah berumur sikit, saya old fashion, saya adalah seorang yang suka menaip. Ada yang lebih suka menulis, terutamanya kalau dia nak menghayati penulisan. Nak menghayati penulisan, nak ambil pensel ni, tulis ya, dan yang ditulis tu akan berubah kepada teks. Okey, kita akan tengok nanti bagaimana. Dan yang terakhir ialah kita boleh publish dalam dalam format yang bersesuaian untuk interactive storybook. Kita boleh publish dalam format yang betul. Dia tak perlu third party software, converter dan sebagainya, tak ada. Kita buat, kita letak dalam Pages dan kemudian kita convert ke dalam apa yang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian tadi, dalam format EPUB. Dalam format EPUB. Tak payah pening-pening dengan yang lain tu ya, tengok format EPUB. Baik. Sekarang, bagaimana untuk menghasilkan penulisan dalam Pages, penulisan yang kreatif. Baik, anda boleh buka iPad masing-masing dan cuba lihat Pages. Saya buka Pages. Ini adalah ini adalah file Pages yang saya gunakan untuk menghasilkan EPUB yang saya tunjuk masa awal bengkel tadi, yang kita baca menggunakan software Books. Jangan pening ya, Books adalah untuk membaca ya, untuk membaca file-file dalam EPUB. Tetapi kita sebagai penulis novel, kita sebagai penulis cerpen kreatif, jadi kita perlukan Pages untuk menghasilkan buku tersebut. Okey, ini sebenarnya satu contoh cerpen simple yang saya gunakan untuk bengkel kita. Ya, saya buat dalam 8 halaman sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, anda 3 orang pasti boleh menghasilkan penulisan yang lebih baik lagi. Okey, di halaman pertama saya letak desa muafakat dan anda boleh lihat kat sini ya, nampak dekat sini ada
ikon audio. Okay, ini page yang kedua, page yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ni sebenarnya saya sudah masukkan video. Okay, kalau saya klik dekat gambar ni, nampak ya sebenarnya ia adalah video. Mohon mutekan ya mic tu, kita ada ramai ahli peserta pada hari ini. Terima kasih. Okay, ini sebenarnya adalah video dan kalau saya klik tak apa, kita akan pergi ke next page. Yang ini saya ada tambah gambar dan juga di sini ada audio. Sebenarnya di sini saya hanya masukkan sound yang okay, kat sini saya masukkan sound saja untuk memberikan debaran semasa membaca teks ini. Okay, di sini adalah ya, kalau nampak kat sini dalam page ini adalah video. Okay, nampak ya kalau tekan kat sini, saya play. Okay, ada yang tak nampak ya? Saya cuba stop sekejap, nanti saya share semula. So far nampak tadi. Oh ya ke, sebab tadi ada yang kata tak nampak. Okay, tak apa, saya share screen semula. Optimize for video include. Okay, harap nampak ya video. Okay, Nampak. ini walaupun ia dalam pages, tetapi yang saya masukkan ini adalah video di samping teks. Okay, seterusnya saya buat yang ni, yang kemudian ni saya buat very simple sahaja dan saya hanya tambahkan sedikit audio kat sini dan ini adalah slide yang terakhir. Saya cuba masukkan background music yang agak sedih. Bagaimana hendak menghasilkan buku cerita kreatif seperti ini? Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kita fahami dahulu apa yang ada dalam pages. Kita lihat satu persatu dari sebelah kiri, ya, dan kita akan pergi pelan-pelan sehingga kanan. Baik, saya akan tunjuk dari sini ya. Bukan yang perkataan dokumen ni kita biarkan dulu sebab bila kita klik dia akan pergi kepada yang utama. Okey. Saya pergi ke sini ya. Bila klik kat sini, kita ada option untuk tukar view kita, sama ada kita nak ada page thumbnails, saya disable, ataupun ada saya nak dua page ataupun tak nak. Saya nak lahirkan, nak appearkan ruler ataupun tidak. Ya, saya nak masukkan smart annotation, saya nak enablekan smart annotations ataupun tidak. Smart annotation ni lebih sesuai kalau kita gunakan macam untuk penulisan catatan, nota kelas, bila cikgu mengajar ya, kita boleh ambil nota dan kita boleh buat smart annotation ke atas tulisan-tulisan atau nota yang kita catat. Okey, di sebelahnya, di sini ya, ada konten apa yang kita telah masukkan, kita boleh ubah. Okey, kat sini adalah undo. Ada orang kata dekat saya, tak best lah pages ni. Boleh undo je, tak boleh redo. Macam mana nak redo? Cara redo ialah kita tekan kat sini dalam 2-3 saat dan dia akan appear. Okey. Kita tekan lama, dia akan appear redo kat sini. Kalau tekan sekali sahaja dia akan undo sahaja tanpa boleh redo. Okey, seterusnya ini adalah tajuk dan kalau kita tekan di sini, kita tap di sini, kita boleh rename dia ataupun move ke tempat-tempat yang lain. Kalau by default dia dalam iCloud.
Okay, kita pergi di sebelah kanan. Di sini sebenarnya adalah adalah feature-feature yang sangat powerful yang ada pada Pages. Kita belajar kat sini, saya nak tunjuk apa yang ada pada Pages. Benda yang sama yang di atas ini adalah ikon yang kita boleh jumpa dalam apps yang lain seperti Numbers dan juga Keynote. Keynote akan anda pelajari secara mendalam kerana dari Keynote lah kita dapat buat banyak animasi. Baik, saya tap dahulu di sebelah sini ya apabila kita bila saya tekan brush ini adalah untuk setting di mana kita boleh ubah. Contohnya sekarang ni macam nampak macam siang kan, saya nak tukar background untuk page pertama ni dengan macam nak senja sikit contohlah kan. Jadi senang. Jadi setiap satu ni kita boleh ubah sebenarnya. Jadi saya nak tukarlah cat bilik dia warna purple ke. Okay, senang saja. Jadi setiap satu ni kita boleh ubahlah. Jadi dia ada pada brush. Kemudian kita ada ikon tambah di sini. Ikon tambah di sini, dekat sini sebenarnya nampak kecil tapi perhatikan betul-betul bahawa setiap satu ini dia ada manfaatnya untuk penulisan. Yang awal ni table agak biasa, mungkin lebih sesuai untuk penulisan yang saintifik, statistik dan sebagainya. Tetapi yang dua di sebelah kanan ini ya, yang ini iaitu untuk shapes dan yang di sebelahnya adalah untuk pelbagai bentuk file video, audio dan sebagainya. Baik, yang saya nak anda tengok dahulu adalah yang ini ya, shapes. Bila kita tap pada shapes, ada sangat banyak pre-built shapes yang kita boleh gunakan. Contohnya dalam gambar ini, apa yang tak ada ya, saya nak tambah katak lah. Okay, saya tekan kat sini, banyak sangat kan nak cari, susah ni. Jadi saya tekan pada search. Saya search katalah frog. Itu kataknya. Okay, ni katak ni. Tak naklah pula katak warna biru. Tadi kan saya dah tunjukkan kita boleh tukar setting dengan tekan pada brush. Jadi pada style ni saya tukar katak warna coklat lah. Okey ke tak ya? Boleh lah. Okey, jadi katak ni saya letaklah sikit somewhere dekat bawah rumah. Nampak ke tak ya? Okey, kita boleh besarkan. Jadi ini satu cara yang mudah untuk kita menambah pelbagai shape. Saya dulu pernah gunakan software yang lain di mana untuk dapatkan shape-shape seperti ini kena bayar. Sedangkan di sini ada sangat banyak shape dan kalau anda explore lebih jauh, tengok gambar lori bomba ni, ia adalah lukisan daripada pensel tapi memandangkan layout saya punya buku cerita semuanya menggunakan lukisan dari Apple Pencil. Saya tak naklah gunakan ni ya, ada shape fire engine dekat sini, nampak? Ada shape fire engine. Okay, sebenarnya saya ambil yang ni. Jadi dia adalah shape. Kalau saya gunakan shape dalam storybook yang semuanya saya lukis tangan, jadi bila ada shape ni dia akan macam akan ganggulah sikit temanya. Jadi apa yang saya buat ialah daripada shape ini saya trace balik, kemudian saya hasilkan lori kereta bomba ni lah. Okay, saya terbalikkan sekejap, arrange, flip horizontal. Okay. Inilah sebenarnya asal lori bomba ni. Okay, fire. Okay. Jadi daripada shape ini saya trace semula dengan pensel untuk menghasilkan drawing yang nampak macam natural sikit. Kemudian bila dah siap, saya tap shape dan saya delete. Okay. Kita masih feature di atas ya. Okay. Masih pada campur tadi, kita baru sentuh shape. Pada shape juga, kalau nak guna juga sebenarnya dalam shape ni juga kita boleh pecah-pecahkan kepada
pelbagai warna. Contoh tadi bila saya masukkan Fire Engine, dia seketul sahaja warna apa ni. Katalah saya tukar warna dia kepada warna hijau. Okay, nak bagi nampak sikit. Katalah warna hijau dan dia tak natural sebab dia satu, ya, dia punya tayar pun hijau, apa semua hijau. Saya boleh tap dia, pilih brush dan okey, saya pilih ni, nampak ya, break apart. Okey, saya boleh pecahkan dia, break apart maksudnya pisah-pisahkan ya, boleh nampak ya, tap kat sini, dia dah terpisah. Okey, tayar ni tercabut. Contoh. Jadi bila dah berpisah macam ni, saya boleh tukar warna bagi setiap bahagian tadi. Okey, inilah ya contohnya. Okey, nampak. Jadi nampak kat situ ya contoh yang saya buat bagaimana daripada pelbagai shapes yang disediakan di sini kita boleh gunakan sebagai bahan untuk memperkayakan buku kreatif kita. Okey, jadi ada banyak lagi lah. Okay, ada siapa ni? Ashraf Zafir kata katak itu ikonik ya. Katak kan dia krik-krik. Okay, jadi ada banyak lagi feature-feature kat sini yang kita boleh gunakan. Ya, kalau kita nak bercakap tentang bulan, contohnya kat sini Desa Muafakat ni saya nak tambah bulan okey, tambah matahari lah. Okey, saya boleh tukar kepada warna, sorry. Saya boleh tukar kepada warna orange sikit. Okey, nampaklah matahari. So sangat mudah ya kalau kita nak tambah konten, bahan-bahan untuk kita hias kita punya buku. Okey. Jadi kalau kita nak masukkan shape sahaja pun cantik dan lebih baik lagi kalau kita gunakan Apple Pencil, kita redraw semula shape itu supaya ia nampak lebih unik ya, kerana nampak macam hasil lukisan. Jadi macam di sini ni katalah ini contoh matahari, kemudian kita nak lukis semula matahari, jadi dengan Apple Pencil tap sekali ya, saya tunjuk kat sini dengan Apple Pencil, tap sekali dan kita tengok ya dekat bawah ni dia akan keluarlah ya panel untuk kita membuat pilihan. Jadi katalah saya nak ambil warna hitam dan saya draw bentuk ni. Okay, saya boleh ubah sikit. Okay, undo jap. Okay, saya cuba buat laju-laju ya sebab kita tak ada banyak masa. Okay, kemudian tadi itu saya menggunakan pilihan di sini yang berwarna, dia panggil pen lah ya, berwarna hitam. Sekarang saya nak masukkan warna ke dalam lukisan saya. Saya tap dahulu pada gambar matahari ini sebab saya nak delete dia. Saya tap sekali, saya delete. Jadi nampak. Sorry. Okay. Sorry. Jadi nampak kat sini ya matahari yang saya lukis tadi. Jangan takut ya kalau lukis buruk ya, ini learning process. Bila kita nampak macam tak berapa cantik, jangan risau, kita tap sekali lagi. Kemudian pilih ikon yang di sini ni. Okay, kat sini ni untuk melukis ini yang nama dia untuk fill. Okay, saya tap dia, nampak dia naik dan saya pilih di sebelah kanan ni dan saya pilih warna matahari. Manalah warna matahari sesuai ya. Okay. Jadi nampak kat sini dan saya gunakan pensel, saya tap sekali pada matahari dan dia akan fill kawasan itu. Sebab itu ya kalau nampak lukisan-lukisan yang saya buat dalam pages ini, nampak buku cerita ini, perhatikan ya
wajah wanita ini ya, saya masukkan warna, tengok awan ya, tengok gambar wanita di sebelah kanan ini, saya masukkan warna purple dan sebagainya. Saya menggunakan cara yang mudah, iaitu menggunakan inilah fill ini tadi. Stepnya mudah, iaitu kita lukis dahulu dengan pen dan pastikan ruangan itu tertutup. Tertutup maksudnya kalau kita bulat kan, biar bulat tu bersambung. Kemudian bila dah ada satu ruangan lukisan hitam yang tertutup, kemudian kita gunakan fill untuk masukkan warna. Contoh saya nak tukar warna tudung kakak ni, macam tak best si purple ni, saya nak tukarlah warna biru tak nak juga. Okey, saya tukar warna hijau. Jadi dengan menggunakan pensel saya tap sekali dan tudung kakak ni dah bertukar kepada warna hijau. Jadi kalau ada ruangan-ruangan yang tidak diwarnai itu, kita boleh ni je lah, conteng-conteng sikit, maka dia akan terus menjadi hijau. Jadi nampak senang sebenarnya untuk kita nak mengubah suai kita punya kita punya buku cerita. Okay, saya kecilkan sikit matahari ni, kacau pula ni. Alright. Baik, kita masih lagi menyentuh tentang feature-feature yang ada di sebelah kanan atas. Saya tekan sekali lagi pada campur dan ada banyak lagi ya gambar pokok. Kita boleh guna kalau untuk cerita tentang desa ni, boleh tambahlah lagi ya pokok kelapa ke. Saya ubah kedudukan dengan arrange, tolak dia ke belakang ya. Mungkin agak laju sikit apa yang saya cuba share pada hari ini, tapi insya-Allah ya dalam BK-BK seterusnya akan dijelaskan dengan lebih terperinci lagi. Saya ambil color. Dah, okey. Jadi begitulah ya, kalau kita nak tambah elemen-elemen lain dia sebenarnya sangat mudah. Baik, yang tadi adalah pages, anda boleh explore lagi dan nanti akan ada sesi untuk kita belajar bagaimana hendak create kita punya shapes tersendiri. Saya pergi kepada feature yang seterusnya, iaitu yang di sebelah kanan sekali untuk masukkan pelbagai elemen dalam kita punya buku. Okey, saya tambah dulu satu new page di bawah ini ya untuk buat contoh. Okey, saya buat satu blank page. Sorry. Saya tarik ke bawah. Silap tempat ni, saya tarik ke bawah kejap. Okey, saya nak dia di sini. Okey, dia ada di bawah. Okey, apa yang saya nak buat ialah saya nak tunjukkan contoh, saya nak masukkan satu video dalam kotak yang terakhir ni sekali. Jadi saya tap campur dan saya boleh pilih lah mana-mana video. Ini satu contoh video yang saya dah buat. Abaikan ya, banyak pula gambar arnab bawah ni. Okey, ini satu contoh video. Saya tap saja dan video itu masuk dan anda boleh just tarik ke tepi bagi dia nice. Dan kita boleh test bila play, jadi kita apa-apa video lah. Dan kalau kita tak nak macam ni, kita nak gambar sendiri, boleh ya, tap dekat sini dan kita boleh buka ni kamera. Saya tak nak tunjuk kat sini lah, saya takut crash pula ya, sebabnya kamera video dalam video masa tengah live ni saya takut ganggu. Jadi anda boleh cuba sendiri nak masukkan kamera di sini. Baik, perasan tak dalam cerita saya ini ada banyak audio. Ada banyak audio ni. Ni kan audio. Kan? Kat sini ada audio, cuma ini adalah audio music. Kejap, katalah saya masuk gambar. Ni video ya, minta maaf. Katalah saya masukkan satu foto. Banyaknya arnab. Arnab saya baru beranak je dapat 3 ekor. Masya Allah, boleh buat buku cerita tu tentang saya dan 3 ekor arnab yang cantik. Baik, katakanlah ini gambarnya. Saya ubah mask sekejap. Kalau anda belajar nanti anda boleh
explore lebih mendalam lagi macam mana hendak menggunakan mask, ya senang saja ya, sebab saya nak buang yang tak berkaitan. So saya guna mask cantik, dan untuk menghasilkan buku cerita seboleh-bolehnya pastikan dia penuh. Dia punya warna tu penuh kiri kanan ya. Kalau boleh jangan ada warna putih. Tapi tak salah ya, tak salah. Cuma kalau penuh tu dia macam lebih cantik lagi. Okey, sekarang ini hanyalah gambar. Tidak ada bunyi. Saya hendak masukkan bunyi. Contohnya baca teks yang di bawah ini. Jadi apa yang saya buat ialah anda boleh ya tekan campur kat sini dan pilih record audio. Direct dalam Pages. Ya, direct dalam Pages. So tekan kat sini, nampak ya kat bawah ni keluar, tekan record. Dan kita boleh membaca lah contohnya. Rupa-rupanya rumah Pak Abu okey, minta maaf Cikgu Ellen, saya tak dapat nak run record audio dalam live ni ya. Anda boleh cuba sendiri, tak susah pun. Tekan di tab pada campur dan pilih record audio. Apabila keluar seperti ini, anda tekan record audio dan apabila siap, anda boleh terus tab dan insert ke dalam content page anda dan dia akan muncullah seperti ini. Nanti boleh play. Okay, itu adalah feature yang ada di sini ya, record audio, dan sebenarnya ada banyak lagi yang boleh dimasukkan. Baik, kalau tuan-tuan puan-puan para pelajar sekalian perasan, ini bukan rakaman audio. Ini adalah sorry. Okey. Dengar sekejap. Baik. Dalam page ini, anda boleh buat pilihan sama ada hendak membuat rakaman audio membaca teks ini dengan sepenuh perasaan, dengan kesedihan, dengan background music dan sebagainya. Tapi di sini saya hanya nak tunjuk saya masukkan audio sahaja. Dan audio ni sayu, sedap kita dengar, tapi bukan saya yang buat dan saya bukanlah seorang ahli muzik. Jadi macam mana hendak menghasilkan bunyi seperti ini? Saya tunjuk sekejap saja ya sebab ada bengkel khas untuk ini, iaitu anda boleh menggunakan apps ini, nama dia GarageBand. Ya, GarageBand. Okay, boleh tap pada GarageBand, saya tunjuk sekejap saja ya. Dalam GarageBand ini, anda boleh tekan campur kat sini, tap pada campur untuk tengok ke atas ni dia ada live loop dan ada tracks. Okay, live loop ini kiranya macam baru jugalah dalam Apple iPad dan dia dah sediakan pelbagai muzik untuk kita pilih. Saya takut akan drag lag sikit. Okay. Sebenarnya, anda boleh buka live loop dan klik pada mana-mana sini, pada mana-mana ikon ni, dan ada banyak muzik-muzik yang dah siap. Cuma saya tak nak play, saya takut ganggu kita punya sesi. Anda boleh cuba sendiri. Cuma saya nak cerita kat sini, untuk buku cerita saya tentang Desa Muafakat, saya tap pada, saya telah buat beberapa file audio, antaranya yang ni ya, Desa Muafakat sedang bermain, Desa Muafakat dalam bunyi yang berdebar, sedang padam api, bunyi alam dan sebagainya. Jadi contohnya kalau sound yang berdebar, ini ya adalah muzik yang saya gunakan daripada live loop. Saya create sound, kemudian saya tak pasti, rasa macam tak boleh dengar kot ya. Okay, tak apalah, tak boleh dengar. Jadi dari sini ya, setiap satu ini adalah instrumen muzik yang dia ada sound dia sendiri, di mana kita tak perlulah nak pandai sangat jadi ahli muzik untuk menghasilkan sound effect yang baik. Okay, dan kita boleh tambah lagi mana-mana sound effect yang kita nak. Kalau kita nak tambah lagi dengan live loop dan sebagainya, termasuklah juga dalam Animal Kingdom
kalau kita hendak masukkan muzik, kalau kita nak masukkan pelbagai bunyi-bunyi binatang ya sebagai sound effect macam tadi, kalau tuan-tuan perasan saya ada masukkan di slide yang awal. Di sini ada bunyi ayam. Saya bela arnab ya, saya tak bela ayam. Tadi ada siapa yang tanya, Masya Allah cikgu bela ayam ni, siapa ni? Azra Zafir. Ya, saya bela arnab. Jadi bila bela arnab, arnab adalah binatang bisu. Jadi saya tak bela ayam, saya nak buat buku tentang ayam. Macam mana saya nak buat kan? Takkan saya nak pergi cari rumah siapalah yang bela ayam. Boleh dapat dari GarageBand, tengok dalam tadi tu yang saya sebutkan sebagai Animal Kingdom ni, kat sini ni. Okay, ni Animal Kingdom ni ada sangat banyak sound. Boleh pilih setiap satu ya, bunyi gajah, bunyi harimau, bunyi orang bunyi kuda dan sebagainya, kita boleh gunakan. Kemudian daripada GarageBand tadi, sound effect yang dibuat itu ya, bunyi-bunyi muzik, bunyi binatang dan sebagainya, saya export sebab apa? Saya save dan export sebagai audio file ataupun song file, kemudian saya masukkan di sini. Senang je. Jadi para pelajar sekalian, anda dah tahu macam mana nak buat sound effect yang menarik, nak sesuaikan dengan cerita. Kawan-kawan pun dah tahu juga. Jadi kita kena buat yang terbaik untuk pertandingan buku cerita ni. Okay. Saya pergi lagi sekali ke sebelah bawah. Kita masih dekat sini ya, tak habis lagi ni. Okay, tab lagi sekali. Kita baru sampai kepada insert from. Jadi dekat insert from inilah tadi saya boleh masukkan song ataupun audio file yang saya buat dalam GarageBand ni. Ada bunyi fire truck, ada bunyi sedang sedih, ada bunyi api dan sebagainya. Jadi di situlah ya yang saya masukkan ke dalam buku cerita ini. Okay. Saya tap lagi sekali, ada lagi yang kita nak share ni, iaitu tentang drawing. Masya Allah, apakah itu drawing? Melukis. Tetapi saya nak cerita ni ya, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, ya Allah, saya ustazah yang tak pandai melukis. Saya bidang pengajian Islam dulu, belajar negara padang pasir, saya memang tak pandai melukis. Tetapi bagaimana saya boleh buat lukisan-lukisan yang seperti ini? Jadi apa yang saya buat ialah kita gunakan Apple Pencil dan feature-feature yang saya kata tadi, kita senang nak fill warna kan, nak masukkan warna kat belakang ni. Nampak awan belakang ni? Ni awan ni nak lukis. Manalah larat kita nak warna sikit-sikit macam pensel color kan? Kita nak guna watercolor ke apa susah. Tetapi dengan sini kita just klik, tap. Dia dah menghasilkan satu gambar yang warna dia penuh. Jadi macam saya, bila menghasilkan buku digital kreatif ni, saya tak berapa suka kalau banyak putih. Bukan tak okey, cuma ini kecenderungan masing-masing lah ya. Cuba lihat balik dalam books tadi yang dah siap tadi. Dalam books yang dah siap tadi, bila kita membaca, dia warna penuh. Warna dia penuh bila kita membaca. Dia tak adalah nampak putih-putih ke apa semua dan seronok untuk bermain dengan warna. Okay, saya balik semula kepada pages. Okay, kita belum habis lagi tentang yang di atas ni. Tab sekali lagi pada campur. Drawing ini Masya Allah, dia satu feature yang sangat menarik. Saya nak cerita pengalaman lah ya. Dulu saya pun tak ada Apple Pencil. Saya gunakan stylus. Ya, para pelajar kalau tidak ada Apple Pencil, anda boleh juga guna stylus. Jadi caranya bila nak drawing, kena tap campur dan pilih drawing. Bila kita pilih saja drawing, dia akan keluarlah pilihan-pilihan seperti ini dan anda boleh tengok ya satu persatu. Dan nak drawing di sini dia sangat senang. Katalah saya nak tambah lagi watak lain dalam ni ya. Okey, saya gunakan pensil dan saya boleh lukis terus.
Kalau kita rasa panel bawah ini mengganggu, anda boleh tekan sikit daripada hujung kanan tolak ke tepi. Dia akan jadi kecil. Jadi ruangan untuk kita melukis tu lebih besar dan kita boleh mulalah melukis. Contohnya saya nak tambah lagi, saya nak tambah apa ya? Katalah saya nak tambah orang yang berlari lagi. Jadi, kejap tu. Katalah saya nak tambah lagi watak-watak yang lain, so saya boleh tambah. Saya boleh tambah saja di sini. Okay. Dan lukislah sehingga habislah. Dan katalah dah puas hati. Okay. Saya tap yang di bawah, buka sekejap panel ni, tolak sikit ni. Okay. Kemudian saya pilihlah nak fill yang mana kan. Okay. Jadi biasa kalau muka saya akan ambil warna muka, saya akan ambil yang di bawah inilah pilihan warna yang ada. Tak payah penat-penat sangat, just tap. Okay. Okay, rambut. Ini kecenderungan saya, kalau melukis saya akan gunakan pen warna hitam, tetapi kalau fill saya tak akan letak warna hitam walaupun rambut hitam. Saya akan ambil yang macam kurang-kurang sikit, macam ni ya, macam dark grey. Okay, katalah ambil yang ni. Okay, tap sekali dah jadi rambut. Okay, kalau ada yang tak berapa okey, kita boleh tap lagi sekali ataupun kita conteng sikit, maka dah siap. Okay, mulutnya brown sikit. Ada sikit yang problem. Okay, ada tadi tercicir kat sini. Don't worry, gunakan pensel. Ya, kalau tak ada pensel pun sebenarnya boleh pakai tangan pun boleh melukis ya, jangan risau. Dan the worst scenario kalau tak boleh juga, kita boleh guna shades. Okay. Jadi senang sahaja sebenarnya untuk tambah lagi elemen-elemen dalam ni. Dan kalau anda lebih suka macam nak tulis tak lagi kan, okay, boleh tap dan jerit lah. Tolong. Contohlah. Jadi kita boleh tambah lagi apa sahaja yang kita nak dalam kita punya buku. Bagaimana saya melukis banyak watak dekat dalam buku ini? Baik, untuk melukis dengan pensel ada satu tips yang saya hendak kongsikan kepada anda semua, iaitu apabila hendak melukis ni, kita buat satu file yang lain, ya, satu file yang lain iaitu Keynote ke atau Pages ke, dan kita lukis satu watak ini jangan bertindih dengan watak yang lain. Contohnya, kalau anda lihat di sini ada 3 watak. Ada emak, ada si anak tadi ni, yang mungkin ni yang sebelah kanan yang baju hijau ni siapalah, watak orang kampung. Jadi, biasakan untuk membuat buku cerita, watak-watak ini anda lukis satu, ya, kemudian yang orang lain satu ya, buat dalam satu slide-slide yang berbeza. Nanti bila dalam satu buku yang akhir, iaitu buku, kalau katalah ini ya, buku cerita Desa Muafakat, dekat sini kita tinggal combine dan kita boleh alih-alihkan kedudukan. Dan kalau anda menggunakan Keynote, anda boleh pula lagi tambah animasi-animasi pergerakan. Kalau tidak ya, tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok mesin ni. Macam mana nak buat gambar orang berlari? Lukis. Tunjukkan satu persatu. Kita masih nak fokus pada yang atas ni. Sabar sekejap ya. Anda masih ada setengah jam ya. Tolong bersabar ya dengan saya. Okay, kita tap lagi yang sebelah atas ni. Kita dah habis ya. Foto, video, kamera, video, insert from, yang web video, image gallery ni abaikanlah ya, tak sesuai untuk buku cerita. Okay, drawing, equation ini lebih kepada matematik. Okay, abaikan. Abaikan untuk buku cerita, bukan abaikan tu picture tu. Okay,
Kemudian kita ada di sini nih yang titik 3. Apa fungsi titik 3 ini? Anda klik kat sini kemudian lihat. Bila tap di sini dia ada banyak ni sederet sampai ke bawah. Okey, saya tunjuk yang penting-penting saja. Share. Ya, bila kita tap pada share. Saya tertinggal. Sorry. Ini dia. Ikon ni dulu ya. Minta maaf terlupa. Nampak ni gambar ikon orang ada campur dekat sini. Baik, anda semua bekerja dalam kumpulan 3 orang. Okay. Ada yang nak buat, ada yang pandai melukis. Saya percaya ya, setiap orang ada dia punya keistimewaan tersendiri. Ada orang tangan dia, tangan ajaib. Masya Allah, kalau melukis tu, pluk, terus jadi orang. Pegang je tu, tekan sikit je, jadi pokok. Jadi kita boleh assign dalam ahli kumpulan, engkau pandai lukis orang, engkau lukis orang. Aku pandai lukis pokok, aku suka lukis bunga, aku akan fokus kepada bunga. Ada seorang lagi memang pandai berimajinasi, menulis, berkarya, dia difokus pada penulisan. Jadi kita nak bekerja dalam kumpulan, tap pada sini ni, campur ni, tekan sekali. Tekan sekali, nampak ya share file dan kita boleh pilihlah ya macam mana kita nak bagi link dekat kawan kita. Ya, kita boleh paling mudah copy link lah. Tapi mungkin ada Telegram ya. Sebenarnya kalau untuk kerja-kerja dengan iPad ni ya, para pelajar sekalian, dalam kumpulan anda elok buat Telegram group untuk ahli pasukan ya, sebab Telegram dengan iPad sangat cantik. Jadi buat satu grup pelajar kumpulan anda dan share lah link tu ya masuk dalam Telegram ni. Kemudian perhatikan share options. Tap pada share options. Yang ini anda kena pastikan sesuai lah. Kita nak kawan-kawan pasukan kita ya, hanya 2 orang kawan kita lagi tu je yang boleh masuk, yang can access ya, hanya people yang kita invite. Dan dia boleh make changes. Jadi kawan kita boleh sama-sama melukis, edit, main warna dan sebagainya. Okay. Jadi itu share. Jadi apabila share, jangan lupa ya sesekali anda kena ada juga copy ya, duplicate sebagai backup. Ya, takut ada pula kawan yang pergi delete semua benda. Nanti bergaduh pula. Okay, jadi kita kena ada backup, kita share dengan kawan tapi kita duplicate juga satu lagi dekat dalam file kita. Cuma jangan konflik lah nanti ya, bila dah banyak file ni kadang dekat iPad ni kadang kita pening lah. Seorang buat dekat iPad yang, seorang buat file yang ni, seorang buat file yang ni, lama-lama silap. Jadi make sure anda bekerja dalam file yang sama. Okay, kita nak pergi kepada titik 3. Dalam titik 3 ni bila kita tekan ke bawah, ya ada banyaklah cara ya. Yang tadi untuk collaborate yang kat sini ni samalah juga sebenarnya dengan share dekat sini. Bila kita tap ni sebenarnya kita bagi file itu kepada orang lain dan mereka boleh akses. Okay, kita boleh share file in iCloud ya, boleh share dengan kawan-kawan. Baik. Kami mendapat banyak soalan iaitu bukan semua ahli pasukan ada iPad. Dia mungkin ada desktop, mungkin ada laptop mak dia yang dia boleh gunakan. Anda boleh gunakan laptop tu untuk edit juga iaitu dalam iCloud. Buka komputer Windows ke, minta maaf ya, atau apa-apa komputer lain, buka Google Chrome atau File Explorer, Microsoft Edge ke dan sebagainya, dan anda boleh bekerja bersama dengan rakan yang lain. Jadi caranya ialah anda mesti guna Apple ID yang kawan-kawan anda ahli kumpulan itu share dan bukalah dalam iCloud.com. Okay, seterusnya saya tap lagi sekali pada yang 3 ni. Okay, export. Bayangkanlah kalau dah siap. Kalau dah siap, kita boleh export sebagai EPUB. Ya, tap pada EPUB. Okay, adalah option dekat sini dan sebagainya ya. Saya gunakan first page as the book cover image. Kalau kita memang dah final dan kita nak publish dalam Apple Books, boleh publish ya. Kalau buku tu berkualiti, buku cerita menarik, boleh publish dalam Apple Books ya. Kita bolehlah ni
optimize media for publishing dan sebagainya. Okay, so boleh setting lah apa semua kat sini. Okay, katalah belum sampai tahap tu, it's okay. Just tap EPUB, kemudian export. Dan nanti bila dah export, kita boleh save lah, letak dalam files mana-mana ya. Kita boleh, paling senang pilih ni lah, save to files. Okay. Baik. Seterusnya, ada lagi kat bawah ni ya, adalah feature-feature lain yang set password ni, jangan set password sembarang ya, nanti ahli kumpulan gaduh, payah pula. Okay, kita boleh abaikan dulu yang lain dan kita boleh tengok ya, saya nak tunjuk contoh ya bagaimana saya membuat buku ini yang ada banyak elemen. Kalau anda perhatikan dekat sini ada banyak elemen, saya tunjuk ya, saya tap. Itu satu elemen perempuan bertudung hijau, ada elemen background, awan, tanah, ada elemen rumah, ada elemen budak dan juga orang tua. Tambah lagi yang baru buat ya, matahari. Jadi elemen sangat banyak. Saya nak bagi satu tips, jangan dalam satu tempat ni anda lukis semua. Tak boleh. Nanti susah nak edit, terutamanya bila kita nak alih lah. Kita kata tak naklah dekat sikit, nak jauh sikit. Macam ni nak buat? Macam ni nak buat? Macam ni nak buat kalau kita just drawing semuanya pada satu tempat. Jadi ya, kita boleh ubah lah ya, macam ni saya nak ubah dia flip. Saya nak ubah dia lah ke sini. Sebab itu ya, kita perlu bersedia dengan satu file lain yang mengumpulkan pelbagai elemen-elemen ini. Okey, ini nampak kat sini, mudah saja. Sebab itu kita kena pisahkan ya, asing-asing di antara semua setiap satu elemen yang kita nak buat. Saya dalam Pages anda boleh lukis direct ya. Saya tunjuk contoh ya, campur di bawah, tekan blank. Okey, gunakan pensel, kita dah boleh terus melukis. Katalah tak pandai melukis sangat ni, tak apa, saya buka Safari, saya tarik ke sebelah. Okey, kemudian saya nak lukis, katalah saya nak lukis gambar rumah. Saya nak vector image. Vector image ni adalah lukisan yang komputer punya lukisan. Okay, vector image. Jadi vector image of a house. Okay, cantik juga ni. So saya buka. Perhatikan ya, saya tekan lama pada gambar ni sampai dia membesar dan saya tarik masuk ke sebelah kiri, iaitu Pages. Okay, saya tutup yang kanan. Jadi sekarang saya sudah ada rumah dalam ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, cara mudah untuk gagal dalam pertandingan ini adalah dengan mengambil gambar dari internet. Kalau anda nak gagal dari awal, ambillah gambar dari internet. Ya, kita memang agak strict tentang keaslian gambar. Jadi gambar tadi saya tarik dari internet. Tetapi untuk nak menjadikan dia karya kreatif saya sendiri ya, asli, dengan menggunakan pensel, so saya tap, saya lukis semula dan saya ubah sikit lah. Ini. Mungkin saya boleh tambah sikit. Sorry ya, saya lukis cepat-cepat ya. Saya lukis cepat-cepat. Tambah-tambah lagi. Jadi nampak kat situ ya, saya tap done. Dan inilah rumahnya. Dan saya delete gambar yang asal yang diambil dari internet. Jangan ambil gambar internet, masukkan dalam buku anda untuk satu pertandingan dan awal-awal lagi markah boleh hilang kerana menggunakan gambar yang kita tidak ada hak cipta. Ya, kita sangat pentingkan hak cipta. Okey, jadi inilah rumahnya. Jadi saya tekan pula pada fill rumah. Okey, saya tap sekali. Oh, silap. Ada yang tak bercantum ya. Okey, saya betulkan kat sini dia ada yang terbuka ni. Okey, kita boleh buatlah elok-elok sikit lain kali. Okey, saya fill.
Atap genting. Kenapa merah jadinya? Kejap. Buat berapa mari bidang? Sabar. Okay, saya fill ini untuk bumbung. Okay, dan untuk tingkap. Okay. Jadi tak Aku ada susah pun. so. Mohon. Tadi. Mohon Ni ada pastikan. 3 tu. Buat apa? Mohon pastikan mute ya. Terima kasih. Okay. Jadi tengok kat sini yang saya kata saya tak pandai melukis. Jadi ketuk-ketuk main tap sahaja. Kemudian terhasillah satu elemen iaitu rumah. Jadi kemudian kita boleh ubah lah. Dan bila-bila kita nak tukar warna, kita boleh tukar warna. Jadi katalah rumah ni bila dah siap, saya boleh tap sekali, saya copy dan saya letak tambah pula dekat atas ni. Ni. Okay, saya tambah pula kat sini. Ada lagi satu. Saya tersilap ke? Sorry. Okay, saya tambah kat sini. Ada tambah lagi satu rumah kat sini. So, see? Tak susah pun ya untuk kita nak tambah elemen dengan menggunakan pages dan sebagainya. Cuma macam yang saya tekankan, setiap satu elemen pastikan ia berasingan. Saya banyak melukis elemen-elemen ini dalam Keynote. Saya tunjukkan file Keynote yang saya gunakan iaitu saya ada kat sini satu file iaitu ini sebenarnya main-main je. Saya namakan file tu Memek Muka. Ini just nak share tips macam mana nak menghasilkan lukisan. Okay, jadi bila Memek Muka, nampak ya, anda boleh belajar dari gambar-gambar yang kita boleh ambil dari macam internet ke, tapi kita lukis semula dan kita belajar. Okay, contoh dari Memek Muka ni saya lukis semua ni mata, hidung, mulut. Kemudian kita ada pula lagi kemudian kita ada pula satu lagi slide. Ya Allah, ni apa ni? Okay, kita ada lagi satu slide. Dalam ni saya letakkan lukisan-lukisan muka orang tanpa muka. Kepala orang tanpa muka. Jadi bila saya nak buat muka senyum, saya tinggal tap di sini, saya copy. Okay, katalah saya lukis saya create satu. Katalah saya buat kat sini paste. Okay, ini muka senyum tadi. Kemudian saya nak muka senyum ni dekat muka budak lelaki. Ni kan macam budak lelaki kan. So saya copy. Paste. Jadi nampak kat sini kita dah ada muka budak lelaki, kepala je saja. Kemudian ada muka. So saya tinggal ambil, letak. So kan senang. Jadi bila dah ada macam ni, saya boleh gunakan pensel, saya tap, saya fill lah sikit muka. Tak nak lah muka pucat-pucat ni kan, tak nampak apa kan. Kita tap sekali, dah ada muka. Kemudian saya ambil warna dark grey untuk rambut. Kalau nak, ada silap sikit lah tu. Okay, ada yang tak berwarna, so cuba. Okay, jadi. Baik, jadi mungkin kita nak tambah lagi drawing ke apa, sebenarnya tak ada masalah pun ya. Ada orang suka macam tambah lagi macam nampak bagi berkilat. Salah. Minta maaf. Saya ambil yang ni warna very light, warna kelabu, dan kita boleh tambah lagi lah apa-apa saja yang kita nampak bagi macam ada natural, macam ada cahaya-cahaya sikit. Okay. Tapi ini sebenarnya adalah muka seorang budak yang asalnya terpisah. Okey, katalah muka budak yang sama. Saya ambil sekali kat sini. Okey, kita nak test ni. Okey, kepala yang sama tapi tengah marah. Jadi macam ni kita nak buat? Takkan kita asyik nak melukis semula berkali-kali kan? Jadi saya tap saja muka kat sini, kemudian saya pergi ke gambar ni, ya, kepala muka yang sama tadi ni, masukkan sajalah muka marah. So, susah ke nak melukis? Jadi kita akan nampak budak yang sama dengan rambut yang gayanya sama, dia punya dagu sama. Jadi tak adalah
kejap muka budak ni lonjong, kejap muka budak ni bulat, tak ada ya. Kita ada dia akan follow macam satu gaya lah ya. So kalau nak buat dan tambah-tambah apa semua boleh buat, tak susah. Okay, dah siap. Okay, senang saja. Okay, jadi itu contoh ya macam mana saya nak buat banyak elemen untuk masukkan dalam buku cerita saya. Dan saya lukis banyak juga kat sini ya. Ini gambar makcik tadi. Makcik tadi mana? Ini gambar makcik tadi ya. Jadi tak ada muka juga, ada kepala sahaja. Okay, ada kepala sahaja. Jadi bolehlah ambil je mana-mana, kemudian kita combine dengan mata, muka, senyum tadi. Banyak ni. Okay, ini gambar yang dia tunjuk. Okay, ini sebenarnya main-main ya, lukis gambar orang marah ni. Tengok bila letak muka jadi apa. Okay. Alamak. Okay, jadi kita boleh tambah-tambah sahaja, sorry. Dan okay, saya ada buat gambar dua orang yang sedang berlari tadi kan. Berlari ini sebenarnya gambarnya. Kalau perasan, gambar asalnya adalah dia dari sini. Tak ada kepala. Saya pisahkan. Jadi kemudian saya tambah kepala dia. Mungkin yang ni kot saya tak ingat dah kepala mana. Okay, jadi daripada sini saya tambah kepala, saya tambah muka dan mulut yang melopong. Ya Allah, anakku buat main. Delete jap. Anak saya buat main, dia letak kelawar dekat atas kepala ni. Okay, jadi saya buat macam ni. Saya masukkan, warnakan. Kemudian untuk image yang kedua, saya duplicate slide ni dan saya ubah kaki ni. Tadi saya dah ajarkan bagaimana daripada sini, daripada gambar ni, kita boleh tap pada brush dan kita boleh arrange, kita boleh tukar, flip lah. Kanan kiri ni kita boleh ubah. Jadi kita edit sikit. Okay, boleh potong-potong semua dan nampak ya bila saya tekan belah kiri, nampak ya? Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Jadi dari sini, dari atas bawah ni, okay, nampak ya? Saya tunjuk slide nombor 29 dan 30. Okay, nampak ya atas bawah tu. Kemudian, saya buang ya, saya pastikan background transparent. Background transparent. Bila background transparent, dia jadi hitam seperti ni. Nampak ya hitam. Bila hitam, nanti saya tap di sini, tekan 3, saya export as animated GIF. Bila saya export as animated GIF tanpa background, dia akan keluarlah nanti gambar yang seperti ini. Ini yang saya telah export. Dia akan berlari tanpa henti. Yang ini advance pada semua peserta. Sesi ini memang akan diajar untuk bengkel seterusnya. Jadi stay tune. Kita nak perangat peserta ni, kalau anda tak sertai bengkel seterusnya yang lebih terperinci lagi, yang lebih mengancam lagi, anda akan rugi kerana kawan-kawan yang follow, dia akan dapat buat video yang lebih menarik. Jadi kalau tadi kan gambar orang berlari, nak menjerit tolong kan, kat sini lah. Dan perempuan kita selama ni para pelajar sekalian, selama ni kita baca novel, kita baca komik yang printed, semua ini tak ada. Kita ada hanya gambar statik, kita ada hanya tulisan aja. Ya memang boleh tidur lah, kalau saya lah memang boleh tidur lah ya, kecuali memang buku yang best. Okay, kita dah sampai ke 50. Sebelum kita Q&A mengakhiri sesi, boleh Dr. Hasanah sharekan tak kepada peserta sebenarnya template apa yang sebenarnya sesuai nak buat storybook ni melalui pages? Terima kasih Cikgu memang nak tidur. Kita bagi perangat dulu. Okey, saya harap dah clear dah. Ada banyak feature-feature yang kita boleh buat, kombinasi gambar, warna, muzik, GarageBand saya dah tunjuk, Keynote, animasi saya dah tunjuk. Boleh record suara direct dalam ni sekarang. Macam mana kita nak mula? Baik, okey.
kalau kita nak mula ya, buka dalam iPad anda dan cari apps Pages. Okey, cari apps Pages ni dan bila kita tap Pages, saya tap perkataan document. So dia akan pergi seperti ini. Macam saya memang dah banyak lah, macam-macam ada kan. Jadi dekat sini dia akan tunjuk yang terkini yang kita dah buat. Macam ini Gajah Berdarah, ini pun satu buku juga ya, buku cerita jugalah yang saya cuba buat, iaitu berkenaan Abraha. Okey, jadi kalau nak bermula, ya anda boleh bermula dari sekarang, jangan tunggu lama. Tekan campur ni, tap pada tambah. Kemudian pilih, dekat mana nak mula, kita ada blank book, kita ada blank landscape. Para pelajar sekalian, untuk storybook tolong guna book. Sebab kita nak buat buku. Okay? Sebab kita nak buat buku, kita bukan nak buat yang blank landscape ni, kita bukan nak buat dokumen yang panjang bersambung-sambung. Kalau nak buat dokumen bersambung-sambung, memang blank landscape. Tapi kalau nak buat buku cerita, start dengan blank book. So, tap pada blank book. Anda boleh pilih yang melentang. Anda juga boleh pilih actually kalau buku ni dia ada banyak template-template ya, macam kat sini ya, ada book, portrait. Anda boleh pilih lah ya pelbagai template yang ada dan juga lagi satu landscape ya. Saya nasihatkan pilih salah satu daripada books portrait atau books landscape. Kalau books yang landscape ni lebih mesra iPad. Ya, lebih mesra iPad sebab dia dah lebar melentang, tapi yang tegak pun tidak ada masalah. Katalah anda pilih nak ambil template yang menggunakan ni ramen kot kan, nampak ni cookbook ada ramen. Okey, kita boleh tap pada step by step ramen, dia akan loading sekejap untuk download template tu. Kemudian ini dah ada templatenya termasuk color concept, size, font type dan sebagainya. Jadi anda boleh type saja, kemudian boleh letaklah tajuknya, ya, boleh tukar gambar dan sebagainya, tukarlah, dan boleh tekan tambah di bawah ni untuk gunalah mana-mana ya template-template yang disediakan. Kalau nak ambil kosong pun boleh, blank kan, blank senang. Jadi anda boleh terus masukkan katalah video-video yang telah disiapkan. Itu first step. Kemudian, okey, tips ya, anda ramai ya, ada 3 orang dalam ahli kumpulan. Jadi, siapa yang kena buat cerita agaknya? Mungkin Ahmad ke kena buat buku cerita. Jadi, Ahmad mungkin akan letak tajuk kat sini. Tajuk dia apa ya? Katalah rezeki dikongsi tidak akan berkurang. Contohlah ni tajuk ya, contoh. Okey, jadi dia kena letak selepas tu dia kena letak apa dia nak letak ya untuk yang pertama. So dia letak ya, saya pilih template yang introduction. Okey, jadi anda boleh mengaranglah kat sini. Pada suatu hari, ni mungkin tugasan untuk seorang pelajar yang memang dia minat macam ni. Pada suatu hari gini-gini. Okey, dia boleh ubah. Minat lagi Dr. Sana Ya. Okey. Ya, tak sabar ni. Tengah excited ni. Tak sedar Excited Tengok dah sangat jam kita. 4 dah. Okey, jadi tambah lagi, tekan tambah dekat bawah. Okey. Tiba-tiba apa yang berlaku? Jadi ahli kumpulan yang lain bolehlah tambah lukisan, tambah lagi ibu saya, ceritalah. Jadi atas ni pun kalau tak nak delete aje. Okey. Mana yang tak nak delete je, senang. Jadi kemudian kita keluar pula ni. Okey. Katalah kita pun tak nak warna kuning. Jadi saya dah tunjukkan lah ya pertukaran-pertukaran yang kita boleh buat. Jadi macam mana? Dah bersedia dengan karya kreatif anda? Okay, jadi kita nak tunggu ya. Nanti jangan lupa anda bersaing dengan rakan-rakan yang sama-sama hebat dan anda juga hebat. So buat yang terbaik, insya-Allah. Semua orang akan menghasilkan karya yang luar biasa. Saya doakan.
Ada lagi ke? Saya rasa setakat itu sahaja Cikgu El. Ya, ya. Ada apa-apa soalan? Silakan. Okey, mungkin saya boleh baca soalan daripada peserta ni, Q&A. Dekat dalam Q&A dia tanya, peserta ni tanya, wait for a while. Okey, kalau lukis sendiri banyak markah ke? Sebab tadi kan ada tunjuk kan, tidak digalakkan ambil daripada internet. Bukan tidak digalakkan, diharamkan. Dia tak boleh. Okey. Saya dah cakap ya, kalau ambil gambar dari internet letak macam tu sahaja, anda memang layak untuk disqualified. Memang layak untuk kalah awal-awal lagi. Jadi tolong lukis gambar sendiri ya. Tolong lukis gambar sendiri dan itu menggambarkan anda adalah seorang yang kreatif dan dapat menghasilkan lukisan-lukisan, animasi, kartun ke, muzik ke yang unik. Ya, yang betul-betul kreatif dan anda layak dapat hadiah yang banyak. Ya, layak pergi jauh ya sampai menang ke peringkat kebangsaan. Okey, anda boleh tulis email. Ya, untuk soalan yang kedua, boleh tak guna format 16:9 sebab kita dah bagi tahu template melalui book ni adalah 43 ni. Jadi ada yang tanya boleh tak kalau saiz format 16:9? Format 16:9 kita baik guna format 43 lah, dia akan lebih cantik lagi kan? Ya, sebab syarat pertandingan adalah kita menggunakan template book di dalam pages. Jadi ini dia punya template format size dia. So you all just guna saja, pergi dekat dokumen tadi yang Dr. Hasanah dah tunjukkan, and then pilih saja template book sama ada portrait ataupun landscape. So tak perlu nak ubah-ubah setting lain. Betul. Ya betul. Ya boleh ambil kat sini je, ada book portrait, book landscape. Okay. Satu lagi soalan yang menarik juga, dia tanya boleh tak nak guna aplikasi lain, terutamanya macam dia drawing, dia kata nak guna Iblis, nak gunakan Adobe Drop, boleh ke tidak? App Iblis tu app apa ya? Iblis Pen ni dia drawing punya apps. Oh ya ke? Okay, nanti saya explore. Terima kasih kerana kongsi perkataan Iblis tu, saya dah tahu. Okay. Untuk pertandingan ini, mungkin Cikgu F boleh jawab kot. Kita akan lebih fokus kepada software yang sama. Untuk berlaku adil, kita akan guna apps yang sama. Saya tahu ada banyak apps yang animasi 3D, 4D dan sebagainya. Tetapi untuk pertandingan ni lebih baik kita semua menggunakan apps yang sama, tetapi kita nak melihat kreativiti daripada apps tu. Kalau kita semua dapat tool yang sama, alat yang sama, kemudian dari situ kita buat pertandingan, itu lebih adil terutama untuk orang yang bukan bidang animasi. Saya tahu ya, ada pelajar universiti yang bidang animasi. Dia pun masuk juga dalam pertandingan ini, tapi dia nak guna apps yang lain. Kesianlah dekat orang yang tak pandai software apps animasi yang sangat advance itu. Okay. Ya betul, seperti mana Dr. Hasanah bagi tahu tadi, apakah aplikasi yang boleh digunakan adalah sepanjang bengkel ni kita akan tunjukkan. Contohnya aplikasi apa yang boleh guna. Nak create buku ni memang wajib menggunakan Pages. Kemudian untuk animasi anda boleh gunakan juga Pages dan boleh gunakan juga Keynote yang akan kita share nanti. Okay. Untuk sounds kita akan gunakan GarageBand. So ini adalah aplikasi-aplikasi yang dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Okay? Kita cuba untuk bagi adil sama rata lah kepada semua orang. Itu pun kita sudah berhadapan dengan orang yang tak ada Apple Pencil, okay, guna stylus. Jadi itu pun perbezaan sikit tu kita accept lah ya, kita terima. Tapi kalau sampai menggunakan apps lain, nanti dia tidak adil kepada peserta-peserta lain. Dan saya tahu ya, ada yang dah biasa dengan software ataupun apps yang membuat animasi, tetapi animasi tu built-in dalam software. Kita bila tengok je pun kita tahu ini guna apps apa. Kita tengok ni kita tahu ini guna software apa, ya. Jadi kita tak nak yang macam tu. Jadi kita biar fair and square, biar adil, biar semua orang menggunakan aplikasi yang sama. Itu lebih baik lah. Okay, ada soalan lain? Okay, saya rasa yang lain tu soalan yang sama juga.
Okay, kalau untuk sound apa semua tu, ada yang tanya tadi macam mana nak belajar sound. Yes, kita ada sesi khas bagaimana nak menghasilkan sound effect, macam mana nak hasilkan rhythm, music dan sebagainya di dalam apps GarageBand. Kan ada tu sesi tu. So sabar, stay tune dengan kita. Right, so Dr. Senang saya akan sharekan untuk esok punya pula, sesi esok. Right. Okay, so jangan lupa untuk pada hari esok kita akan ada lagi sesi design animated EPUB with interactive elements. Sebab tadi ada yang dah mula tanya macam mana nak buat animation dan sebagainya. So esok sesi dia pada pukul 2.30 petang sehingga pukul 4 pada 21 hari bulan. Okay, so untuk pautan link ni nanti kita akan bagilah yang latest sebab tadi ada masalah teknikal. So setiap sebelum sesi kita akan hantarkan pautan join untuk Webex ni, untuk bengkel ni yang terkini sebelum sesi bermula. Okay, jadi sebelum sesi bermula lebih kurang dalam 2.15 insyaAllah kita akan sharekan di dalam grup Creative Writing dalam grup Telegram jadi anda just klik je lah kat situ sebab kita ada masalah teknikal, kita ada ubah suara sikit pautan tu. Jadi info tu akan ada di grup Telegram insyaAllah. Okay, so apapun sebelum kita sesi ni, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hasanah di atas perkongsian yang menarik ni. Tengok student tak berkurangan. Saya tengok di dalam dalam peserta tadi tak ada pun yang kurang. Malahan macam tambah pula peserta. Okay, alright. So sebelum kita mengakhiri sesi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hasanah dan semua peserta yang join sesi bengkel pada hari ini. Okay, macam biasa kita boleh buka anda punya ni webcam. Saya stop share screen dulu. Okay, untuk kita ambil gambar sebagai kenang-kenangan. Terima kasih sebab join pada hari ini. Ramai dah yang dah tukar background so nanti kita akan share semula background tu di dalam group Telegram. So you all boleh biasanya kalau peserta-peserta ini yang dah biasa kan, contoh ramai ni yang dah biasa ni, tim-tim ni macam Adam ni selalu ada, kemudian si Faris, yang geng-geng ni Syahmi memang cikgu tengok daripada sesi pertama memang dia ada sampai bengkel yang ketiga ni sentiasa ada. Okay, geng Lily ni. Alright, so kita ambil gambar dulu. Okay, ready cikgu usahakan sikit. Okay, smile, buka webcam. Okay, 3, 2, 1. Alright, thumbs up. Next page. Loading sekejap. Alright, next page. Ada lebih kurang 25 orang satu page. Okay, 3, 2, 1. Mau. Okay, another page. Ni geng-geng Mia ni. Geng-geng Aiman Danish. Kita akan loading dulu. Okay, cikgu screenshot. The next. Last page. Okay, thank you all semua kerana join sesi ni. Okay, macam Dr. Hasanah tadi bagi tahu jangan bimbang walaupun ada universiti yang advance kakak dengan abang awak, jangan bimbang kerana kita bertanding mengikut kategori. Sekolah rendah pertandingan dia bersama dengan kategori sekolah rendah. Sekolah menengah primary school, secondary school, so dia akan bertanding dengan secondary school. Dan untuk high ed university dia bermula dengan pra university, form 6 ke atas, so dia kategori diorang. So adik-adik jangan bimbang tak akan berlawan dengan abang-abang untuk sekolah menengah dan universiti. So jangan bimbang, kita ada kategori khas masing-masing. That's why syarat dia macam sekolah rendah pun hanya 200 hingga 350 patah perkataan, macam sekolah menengah dia lebih, dan dan untuk universiti dia lebih banyak lagi perkataan dia. Okay, so by the way, thanks a lot again pada you all. Semoga kita jumpa pada esok hari pada pukul 2.30 petang juga bersama dengan Dr. Hafizah yang dia akan sharingkan macam mana nak buat animation menggunakan Pages. Tadi Dr. Hasanah tunjuk sikit je baru. So kalau lebih banyak animation, join bersama kami pada hari esok. Okay? Sehingga berjumpa lagi pada hari esok. Kami mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan teknikal yang ada sepanjang sesi bengkel pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada hari esok. Kita sudahi dengan kehadiran. Link kehadiran. Okey, kehadiran. Okey.
Okay, terima kasih Alright. semua ya, dan mohon maaf atas kesilapan ya. Saya Ya, ucapkan ya, ya. semoga semua berjaya buat yang terbaik ya. Yang penting kita dapat buat yang terbaik. Terima kasih Ya. semua. Assalamualaikum. Salam. Link kehadiran cikgu bagi dekat dalam grup Telegram ataupun you all dah pernah masuk sesi pertama, kedua tu dia buka dekat link dekat page kita punya pertandingan tu, dekat attendance form tu kat situ ada. So pilihlah sesi hari ni adalah sesi yang ketiga. Okay? So cikgu tunjuk sekali lagi lah, senang last sebelum kita tutup sesi. Alright. So nampak bila you all pergi dekat kita punya page pertandingan ni, nampak kan? Sekejap, cikgu mute Sorry. Untuk peserta, participant, saya allow you all. Dah last ni kan. Okay, so pergi dekat attendance. Alright. Di sini akan ada ni. Ni attendance ni. So you all pilih hari ni workshop yang ketiga. So pilih workshop ketiga dan fill in je lah. Right? Biasa, okay? So, apapun, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa pada hari esok, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, bye-bye semua. Waalaikumsalam, Screenshot lah. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye.